Assalamualaikum guys, welcome back to Khairul Series. Pada video kali ni, Khairul tertarik untuk menceritakan kisah tentang Presiden Ukraine sebelum dia jadi Presiden guys. Cerita dia ni agak menarik sebenarnya. And pada mulanya, bila Khairul dapat tahu yang dia adalah seorang pelawak, memang terkejut gila babe. Yes, dia memang seorang pelawak sebelum dia jadi Presiden kepada korang yang belum tahulah. So benda tu macam satu perkara yang sangat tak disangka boleh terjadi tau. Sebab biasanya kan, kalau Presiden-Presiden yang ada dekat dalam dunia ni, diorang mempunyai latar belakang yang memang dah lama dalam bidang politik tau. Maksudnya sebelum seseorang tu jadi presiden, diorang memang dah lama berkecimpung dalam dunia politik. Diorang dah tahu, diorang dah faham tentang selok-belok politik sebelum diorang jadi presiden guys. Tapi untuk Presiden Ukraine yang sekarang ni, dia dulunya adalah seorang pelawak. Itu yang membuatkan Khairul tertarik untuk menceritakan kisah tentang beliau. Lagi-lagi sekarang ni kan tengah ada isu pasal Ukraine dan juga Rusia guys. Okey, Khairul selit sikit je apa yang berlaku dengan Ukraine dan juga Rusia. Sekarang ni macam yang kita dah tahu, Rusia telah membuat serangan ke atas negara Ukraine. Kenapa? Persoalannya sekarang ni, kenapa Rusia attack Ukraine? Cerita dia, Ukraine nak pergi join dengan US tau. Join apa? Ukraine nak join satu pertubuhan yang di mana dalam pertubuhan tu ada banyak negara. Contohnya Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, Denmark and banyak lagi guys. Termasuklah US. Tapi sekarang ni Rusia tak bagi Ukraine untuk join pertubuhan tu. Kenapa Rusia tak bagi join? Sebabnya Rusia tak bagi Ukraine join adalah Rusia takut kalau Ukraine join dengan pertubuhan tu, US ataupun negara-negara lain diorang akan pasang spy untuk spy negara Rusia. Sebabnya Ukraine dengan Rusia hanyalah bersebelahan guys. Itu adalah the main problem, ataupun dalam bahasa Melayu dia, itu adalah antara sebab utama kenapa Rusia attack Ukraine sekarang ni. Itu adalah sebab utama peperangan tercetus, ataupun benda tu sengaja dijadikan punca oleh negara Rusia untuk attack Ukraine. Kenapa Khairul berani cakap sengaja dijadikan punca? Sebabnya konflik antara Ukraine dengan Rusia ni memang dah lama guys. Kalau Khairul nak ceritakan memang panjang, and silap-silap video ni nanti boleh kena strike guys. So secara ringkasnya, negara-negara yang terlibat ni diorang ada kepentingan diorang yang tersendiri tau. Negara ni ada kepentingan kenapa dia buat macam gitu, and negara ni pun ada kepentingan dia sendiri kenapa dia buat macam gini guys. Itu dia guys, diorang ada kepentingan sendiri tau. Contohnya macam Rusia, antara sebab kenapa dia attack Ukraine, one of the reason, dia nak tunjukkan yang dia ni adalah sebuah kuasa besar yang boleh attack mana-mana negara pada bila-bila masa sahaja. Kalau dia nak buat, dia akan buat. And ada orang tanya dekat Khairul, adakah benda ni akan terkesan dengan negara Malaysia? Pada dasarnya memang taklah, sebab Ukraine dengan Rusia tu memang jauh gila dengan Malaysia. Tapi kalau tengok pada sudut ekonomi pula, benda tu mungkin akan menjadi kesan yang besar juga kepada kita tau. Contohnya disebabkan peperangan yang berlaku antara Ukraine dan juga Rusia, harga minyak sekarang ni tengah naik guys. Korang tahu tak? Kita tengok RON 97 sekarang ni dah sampai RM3.29 guys. Tapi bang, saya pakai RON 95. RON 95 tak naik pun. Memang RON 95 tak naik sekarang ni sebab kerajaan dah subsidikan. Tapi andai kata RON 95 tu nanti harga dia naik, kerajaan takkan biarkan harga RON 95 tu RM2 di mesin je. Contohnya, ni contoh RON 95 tanpa subsidi 1 liter RM4. Takkan kerajaan nak subsidikan RM1.95 untuk 1 liter untuk bagi harga dia jadi still RM2 di mesin seliter. Meninggal lu kerajaan. So, bila harga minyak naik, benda tu akan terkesan dengan semua benda. Harga barang runcit, logistik, elektronik, semua harga barang akan naik guys. Itu kita baru cerita pasal minyak. Sekarang ni kita belum cerita lagi pasal arang. Kita sekarang ni memang tak pakai arang, tapi sekarang ni untuk menjana elektrik dekat rumah kita sekarang ni, TNB menggunakan arang. Bila harga arang naik, automatik harga bil elektrik pun akan naik juga guys. Bila harga elektrik naik, benda tu akan melibatkan semua benda. Barang runcit, macam Khairul cakap tadi, air, batu, logistik, macam-macam lagi guys. Semua benda harga akan naik. Alamak, sedar tak sedar dah jauh pula kita ni. Tadi Khairul cakap nak cerita pasal Presiden Ukraine kan, terjauh pula adoy. So kita sambung pada Presiden Ukraine. Presiden Ukraine ni cerita dia Khairul singkatkan je guys. Nama Presiden Ukraine yang sekarang ni adalah Volodymyr Zelensky. Dia dilahirkan pada dekat Ukraine pada 25 Januari tahun 1978. Zelensky dilahirkan dalam keluarga berbangsa Yahudi guys. Untuk pengetahuan korang, dia adalah Yahudi. Zelensky dia ada ijazah dalam bidang undang-undang, tapi disebabkan masa dia belajar dekat universiti,
dia aktif dalam aktiviti teater. Jadi lepas dia habis belajar tu, dia tubuhkan satu production company yang bernama Studio Cavertal 95, yang di mana company tu merupakan salah satu production company yang paling berjaya dekat Ukraine, guys. Pada tahun 2014, Presiden Ukraine masa tu yang bernama Viktor telah digulingkan dan digantikan dengan presiden baru yang bernama Poroshenko. So masa Poroshenko jadi presiden, dia terpaksa untuk menghadapi pergolakan dan juga perang hybrid yang berlaku dekat timur Ukraine. Pada masa tu jugalah banyak pegawai-pegawai kerajaan menerima rasuah dan menyebabkan rakyat dah tak yakin dengan kerajaan Ukraine. Jadi disebabkan itu, maka terjadilah sebuah filem yang bertajuk Servant of the People pada tahun 2015. Zelensky lah yang jadi watak utama dalam cerita tu. Watak utama dalam cerita tu adalah seorang guru sejarah yang masa tu dia tengah bagi ucapan dengan penuh perasaan marah sebab orang politik masa tu main rasuah dekat dalam cerita tu lah. Masa cikgu tu tengah cakap macam tu kan, masa cikgu tu tengah cakap dalam perasaan yang marah, yang lantang, masa dia tengah bagi ucapan macam itu, tindakan guru sejarah tu direkam, and video dia direkam tu tiba-tiba jadi viral. And dipendekkan cerita, lepas tu guru sejarah tu jadi presiden, guys, dekat dalam cerita tu lah. Itu adalah ringkasan kepada cerita Servant of the People ni. And siapa sangka disebabkan cerita Servant of the People tu lah yang membuatkan Zelensky menjadi sangat famous. Satu Ukraine, guys, satu Ukraine kenal dia. And pada tahun 2018, Zelensky membuat satu parti politik baru yang bernama Servant of the People. Nama parti politik dia tu sama dengan nama movie yang dia buat pada tahun 2015. And pada tahun 2019, Zelensky berjaya menang undian sebanyak 73% dan automatik dia menjadi sebagai presiden Ukraine yang baru, guys. Itulah sedikit sebanyak cerita pasal presiden Ukraine yang sekarang ni. Berbalik kepada cerita pasal perang Ukraine Rusia, kita memang tak nak peperangan tu terjadi, guys. Sangat-sangat derita jika perang berlangsung. Korang just bayangkan jika perang dunia ketiga berlaku, sesuatu yang besar akan terjadi nanti. Kemungkinan ianya akan membuatkan jumlah kematian yang sangat dahsyat, guys. Kenapa Carol berani cakap macam gitu? Sebabnya senjata nuklear, nuclear weapon, dia ni mampu membunuh berjuta-juta orang dalam satu masa. Dan disebabkan nuklear jugalah bumi akan mengalami kemusnahan, and kesan dia tu sangat mendalam, ya guys. Benda-benda macam ni lah yang patut kita elakkan. Tapi siapalah kita kan, kita ni kecil je, kita ni hanya mampu berdoa je supaya benda ni takkan berlaku. That's all from Carol Series. See you on next video. Assalamualaikum.